Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah binti Kamal, A183-543 dari Kumpulan 4, dan hari ini kami akan membentangkan tajuk yang keempat daripada pembelajaran falsafah isu semasa, iaitu tajuk yang berkaitan dengan konsep insan. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkataan insan itu sendiri? Okey, insan ataupun perkataan yang sering kita guna dan yang sering kita dengar adalah manusia. Jadi insan dan manusia berkongsi makna yang sama. Insan dan manusia ini adalah makhluk yang memiliki keistimewaan seperti mampu berfikir dengan baik, diberikan daya ingatan yang kuat, bersifat berkehendak ke atas sesuatu, tapi bukan berkehendak sebagaimana sifat Allah Ta'ala, tapi berkehendak seperti mengikut keperluan manusia itu sendiri. Contohnya, nak beli motosikal, nak beli kereta, nak beli beg dan sebagainya. Itulah sifat berkehendak yang ada pada diri manusia. Dan manusia ini juga adalah merupakan makhluk yang istimewa kerana dia boleh menerima ilmu pengetahuan sebanyak yang mungkin. Jadi dalam Al-Quran Karim, Allah telah menceritakan tentang proses kejadian manusia yang mana dimulai dengan segumpal darah. Kemudian Allah ciptakan lagi manusia menjadi seketul daging, dan kemudiannya menjadi tulang yang disaluti daging, dan akhirnya proses yang terakhir yang Allah Ta'ala buat adalah dengan meniupkan roh kepada manusia itu. Jadi kenapa manusia diciptakan? Kerana apa yang Allah cipta itu tidak bersifat sia-sia. Ada sebabnya, ada tujuannya kenapa manusia ini diciptakan. Jadi manusia ini diciptakan adalah untuk memikul tanggungjawab. Contohnya tanggungjawab sebagai ketua keluarga, untuk bekerja, untuk memberi makan, untuk menjadi menjadi khalifah, untuk menjadi pentadbir, untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Itulah tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia. Jadi kalau tak ada penciptaan manusia ni, tak ada, siapa yang akan menyambung risalah para nabi? Siapa yang akan menyampaikan sebaran-sebaran dakwah? Jadi itulah sebabnya Allah menciptakan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Okey, untuk bahagian yang seterusnya kita akan lihat apakah ciri-ciri insan ataupun ciri-ciri yang terdapat pada seseorang manusia itu. Ciri yang pertama adalah seseorang insan ataupun manusia memiliki akal fikiran. Jadi kenapa Allah bagi akal fikiran? Supaya dia dapat membuat keputusan dengan baik, dapat berfikir sebelum bertindak, dan dapat membuat keputusan secara rasional dan relevan. Yang kedua, ciri yang kedua ialah para rasul dilantik di kalangan manusia, menunjukkan betapa istimewanya manusia itu sendiri. Yang ketiga, manusia mestilah mempunyai fizikal yang sempurna, sihat tubuh badan. Yang keempat, manusia ini menjadi khalifah ataupun pemimpin yang mentadbir alam, seperti mana yang kita tengok sekarang. Yang menjadi pemimpin kepada negara kita sendiri adalah daripada golongan manusia, bukannya daripada golongan bukan manusia. Yang kelima, manusia ini, ciri-ciri yang kelima adalah manusia ini adalah manusia yang berbudaya dan bertamadun. Bertamadun dari segi macam mana? Dari segi pemikiran, dari segi kemajuan, ada sopan santunnya, ada budi pekertinya untuk membentuk sebuah masyarakat ataupun negara bangsa yang lebih bertamadun dan lebih berpengetahuan. Seterusnya adalah asal-usul insan. Terdapat 4 pecahan tentang asal-usul insan, antaranya adalah tradisi barat, tradisi timur, fizikal yang berbentuk kepada material, spiritual iaitu rohani. Seterusnya jasmani, emosi, rohani dan intelek iaitu cara seseorang tu berfikir. Kemudian konsep insan dalam perspektif falsafah. Menurut ahli falsafah iaitu Socrates, beliau mengatakan memahami konsep insan dapat membantu kita mencari kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna, berpandukan kepada konsep insan seperti yang telah difikirkan oleh ahli falsafah. Seterusnya, konsep insan dari falsafah barat. Menurut ahli falsafah Greek iaitu Aristotle, beliau mengatakan man is a rational being, a man is a rational animal. Iaitu seseorang manusia itu adalah orang yang boleh berfikir secara rasional dan boleh juga berfikir
seperti haiwan. Kemudian, ciri manusia antaranya pemikiran atau akal fikiran yang rasional. Seterusnya, pemikiran rasional dapat membezakan antara manusia dan haiwan. Dan yang terakhir, manusia bersifat logocentrism, iaitu berpusatkan kepada akal fikiran yang bersifat rasional dan intelektual semata-mata. Namun, berbeza pandangan dengan ahli falsafah Jerman, iaitu Friedrich Nietzsche mengatakan konsep insan bukanlah berteraskan logocentrism, tetapi berteraskan kepada emosi dan intuitif, iaitu gerak hati manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Kemudian Nietzsche dan golongan counter-enlightenment mencabar konsep man as a rational being dan menganjurkan bahawa man as having to adopt scientific approach of life. Baiklah, seterusnya falsafah barat pada zaman pertengahan. Konsep manusia banyak dipengaruhi oleh fahaman agama, khususnya agama Kristian, dan ketika itu Kristian adalah agama yang tersebar luas. Seterusnya, menghuraikan konsep insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama. Dan yang terakhir, sebagai makhluk Tuhan, patut patuh kepada hukum Tuhan. Seterusnya, falsafah barat pada zaman moden berbeza dengan falsafah pada zaman pertengahan, iaitu existentialism, seperti yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre, mengatakan bahawa manusia itu lahir tanpa panduan dalam hidup. Dan tugas manusia apabila berada di dunia ialah mencari makna dalam kehidupan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah binti Muhammad Nasir, nombor matrik A1844395. Konsep insan berteraskan ajaran Islam pecah kepada 3 bahagian utama, iaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, hablum minal alam, hubungan dengan alam. Manusia ialah hamba atau disebut man is a servant of Allah. Sebagai hamba, kita harus patuh kepada Allah dengan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Manusia ialah khalifah. Sebagai khalifah, manusia berperanan dalam menjalankan amanah dari Allah dan memikul tanggungjawab sebagai pemegang amanah, sebagai contoh dengan menjaga alam sekitar. Konsep insan dari tamadun India berteraskan ajaran Hindu yang percaya bahawa manusia sebagai satu kejadian yang mempunyai roh. Selain itu, ia juga percaya dengan konsep kelahiran semula ataupun disebut rebirth, yang bermaksud manusia dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukannya di muka bumi ini dalam kehidupan sekarang. Dalam erti kata lain, sekiranya manusia melakukan perkara baik, maka akan mendapat balasan baik, dan vice versa. Konsep insan dari tamadun Cina. Okey, dalam konsep insan dari tamadun Cina ni ada 4. Yang pertama adalah berteraskan fahaman Buddhisme. Yang kedua, berteraskan konsep kehidupan ini adalah sengsara dan derita. Yang ketiga, berteraskan konsep aliran Konfusianisme. Yang terakhir sekali, berteraskan konsep Taoisme. Okey, saya akan memperjelaskan satu persatu mengenai konsep ini. Okay, yang pertama, apa itu berteraskan fahaman Buddhisme? Kat sini bermaksud mereka menganggap bahawa konsep ketuhanan dan juga konsep insan ni agak berbeza. Sebab bagi mereka menganggap bahawa konsep self atau diri adalah tak wujud. Yang kedua, kita lihat pula pada berteraskan konsep kehidupan ini adalah sengsara dan derita. Ini bermaksud manusia ni perlu membebaskan diri daripada kesengsaraan dan penderitaan. Macam mana nak bebas dari sengsara ni? Okay, bagi mereka hendaklah bertindak mengikut realiti. Kemudian tak harus mempunyai pergantungan atau attachment terhadap dunia, harta benda, manusia, pangkat, kekayaan. Sebab apa? Sebab ianya adalah tidak kekal. Kemudian pembebasan di sini adalah pembebasan dalam setiap kelahiran semula. Dia bermaksud selagi mana manusia tu tak mencapai kesempurnaan, selagi itulah manusia tak akan mencapai nirvana. Yang mana selagi mana manusia tak capai nirvana, selagi itulah dia akan dilahirkan semula dan mengalami semula kitaran kesengsaraan. So dia rotate sampailah capai kesempurnaan. Dan yang ketiga, apa itu berteraskan konsep aliran Konfusianisme? Ini bermaksud bukan berteraskan agama ataupun bersifat wahyu. Kemudian idea dia berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang mana perlu diikuti bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Contohnya, anak wajib menghormati ibu bapa. Selain tu,
Contoh yang lain adalah mentadbir alam dengan adil dan saksama dan sebagainya lah. Yang keempat, berteraskan konsep taoisme. Apa itu maksud dia? Tao adalah sesuatu yang kita tak boleh lihat ataupun disamakan dengan apa-apa kewujudan yang ada dan tidak boleh diberikan gambaran yang jelas. Oleh itu, manusia haruslah dilihat dalam konteks hubungannya dengan alam sekitar. Di samping tu, menghormati alam akan mencapai kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dalam konsep Taoisme ni ada juga konsep Wu Wei yang bermaksud tidak bertindak atau non-action, yang maksud tindakan yang selari dengan fitrah alamiah. Akhir sekali, manusia tu haruslah tidak meletakkan kepentingan dirinya ataupun egois dalam melakukan sesuatu tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isha Anashra binti Azhar, nombor matriks A183501 akan menerangkan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum itu, kita kenali dulu apakah itu falsafah. Falsafah membawa maksud kepada pemikiran, pandangan yang benar, rasional dan bernas. Usaha dan kajian daripada ahli-ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal telah menghasilkan pemikiran dan pandangan ini. Falsafah ini dihasilkan bertujuan untuk mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Saya singkatkan falsafah pendidikan kebangsaan kepada FPK. FPK telah digunakan di Malaysia bertujuan menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan. Melalui FPK, sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan kehadapan dengan mengungkapkan dengan jelas prinsip dan nilai asas yang menjadi dasar dan membentuk sistem pendidikan Malaysia bermula daripada peringkat rendah ke peringkat yang tertinggi. FPK yang digunakan adalah bersifat eclecticism, iaitu gabungan antara falsafah tradisional dan falsafah progresif. FPK juga merangkumi falsafah aliran epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi falsafah dialism, realism, perennialism, progressivism dan eksistensialism. Fikir digubal daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestasikan dalam laporan dan dasar pendidikan termasuklah rukun negara. FPK turut mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Falsafah ini turut berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara Malaysia. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu serta negara. Kejayaan FPK juga banyak disokong oleh falsafah pendidikan guru yang dikenali sebagai FPG telah digubal untuk menjadi landasan kepada sistem pendidikan negara dalam usaha untuk melahirkan warga negara yang bertanggungjawab terhadap individu itu sendiri, keluarga, masyarakat dan secara keseluruhannya. Hasrat bagi falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah salah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni. Seterusnya, potensi insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pembangunan insan membawa maksud proses membentuk dan mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Bagaimana yang kita telah tahu, dia terdiri daripada 4 konsep insan yang seimbang dan sejahtera yang diberi nama sebagai JERI, iaitu J, jasmani, E, emosi, R, rohani dan I, intelektual. Jasmani iaitu badan atau fizikal yang sihat, manakala emosi pula kekuatan daripada dalam. Seterusnya iaitu hakikat dan sifat insan yang terdiri pada 4 komponen, iaitu fizikal, material, spiritual dan rohani. Sekian sahaja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Syuhada binti Ainur, nombor matrik A184135 akan mengupas dengan lebih lanjut tentang faham insan sejahtera dalam krisis kemanusiaan.
Krisis kemanusiaan bermaksud suatu keadaan darurat atau kekacauan hidup yang dialami umat manusia secara universal, dan insan sejahtera pula membawa maksud kehidupan manusia yang hidup dengan aman dan makmur dengan melahirkan manusia yang seimbang dan harmoni dalam semua aspek kemanusiaan. Seterusnya, peranan konsep insan sejahtera dalam menghadapi cabaran dalam kehidupan. Manusia itu mempunyai sifat yang lebih kurang sama, tapi konteks luarannya yang berbeza. Jika kita memahami Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek, ataupun yang membawa maksud suatu insan yang mempunyai sifat holistik dan seimbang, maka seseorang insan mampu menghadapi apa jua cabaran dan juga rintangan yang berlaku. Antara cabaran yang berlaku kebiasaannya terbit dari salah satu aspek Jerry, sama ada cabaran itu berbentuk jasmani, emosi, rohani atau intelek. Jadi kesimpulannya, falsafah insan dari pelbagai fahaman falsafah adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Seterusnya, penghayatan falsafah insan yang disebut di bawah akronim Jerry dapat membolehkan seseorang itu menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, falsafah sejahtera itu sendiri mempunyai pengertian yang tinggi. Sebagai contoh, Kedah Sejahtera, Salam Sejahtera. Korea mengguna pakai konsep sejahtera di negaranya dengan mewujudkan Center of Sejahtera. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.